والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian hadis-hadis kita daripada kitab Tajzib Atraf Al-Hadis. Penggal yang kedua ini. Dan sebelum itu, marilah sama-sama kita menghayati beberapa amalan yang dituntut kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diminta supaya kita melaksanakannya, mengerjakannya pada setiap masa dan ketika untuk mengundang rahmat Allah, keberkatan dalam hidup dan mati kita insya-Allah. Antaranya ialah kita diminta supaya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap ketika dan masa. Kerana orang yang berselawat kepada aku, kata Nabi, Allah akan beri kepadanya 30 pemberian. Yang pertama, Allah akan beri kepadanya 10 pahala. Yang kedua, Allah akan menghapuskannya, mengampunkannya 10 dosa. Dan yang ketiga, Allah akan mengangkat martabatnya, kedudukannya di sisi Allah 10 martabat dan kedudukan. Sekali kita berselawat kepada Nabi, kita dapat 30 anugerah Allah. Pertama, 10 pahala. Kedua, keampunan 10 dosa. Dan ketiga, peningkatan 10 maqam dan derajat di sisi Allah. Jadi, ini adalah satu amalan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat dan para ulama-ulama kita. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan, puan-puan, marilah kita berselawat kepada Nabi dengan selawat satu sirah. Dan tuan-tuan ikut saya saja. Sirah ataupun bentuk selawat ni ringkas, tapi ianya adalah sangat padat dengan pengisian dan dengan martabat-martabat yang disebut dalam selawat ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, ikut saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-ali al-qadri al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ringkas saja tuan-tuan.
Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyyil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Aliyyil Qadri Al-Azimil Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin An-Nabiyyil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Aliyyil Qadri Al-Azimil Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan boleh tak? Kalau yang rakam bolehlah. Balik baca selawat ni pagi, petang dan sebagainya. Selain daripada kita mendapat 30 pemberian dan anugerah Allah, maka kita di hari kiamat kelak insya-Allah akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Nabi pada hari akhirat kelak beri syafaat kepada kita, yang mana syafaat-syafaat ini hanya manusia-manusia yang tertentu sahaja boleh beri kepada kita, antaranya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu hadis yang dimuatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang suatu zikir yang dituntut oleh Nabi kepada seorang sahabat membacanya untuk mendapat kebahagiaan hidup dunia dan kebahagiaan hidup akhirat. Hadisnya berbunyi lagu ni. Doa Qabisah bin Al-Mukhariq إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني كلمات ينفعني الله عز وجل بها فقد كبر سني وعجزت عن أشياء كثيرة كنت أعملها فقال عليه الصلاة والسلام أما لدنياك فإذا صليت الغداة فقل 3 مرات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنك إذا قلتهن أمنت من الغم والجزام والبرص والفالج وأما لآخرتك فقل اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك أما إنه إذا وفى بهن عبد يوم القيامة لم يدعهن فتح له 4 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya yang Nabi sabda. Kisah Nabi dengan seorang sahabat yang bernama Qubaisah bin Al-Mukhariq. Saya terjemah hadis ini di dalam bahasa Melayu kita untuk adik kakak kita dapat faham dan dapat amalkan apa yang Nabi sebut kepada sahabat yang bernama Qubaisah bin Al-Mukhariq ini. Doa yang diajarkan kepada Qubaisah bin Al-Mukhariq, nama dia. Ini terjemahan hadis tadi. Ketika mana beliau, Qubaisah itu, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia kata? Ajarlah kepada saya beberapa kalimah doa yang saya akan dapat faedahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia minta Nabi ajak dia kalimah doa. Dia baca, dia dapat faedahnya dari Allah. Maka sesungguhnya, ya Rasulullah, ni dia habaq kat Nabi ni, saya sudah tua, tidak mampu lagi melakukan banyak kerja-kerja yang dahulunya di masa muda saya pernah melaksanakan. Masa saya muda dulu, saya duk buat kerja-kerja ni. Tapi lah ni dah tua, tak boleh buat dah banyak. Saya sudah tua ya Rasulullah, tidak mampu lagi melakukan banyak kerja-kerja yang dahulunya di masa muda saya pernah melakukan. Jadi dia abangkan Nabi, dia tua tak larat dah nak buat banyak kerja-kerja. Lah ni minta Rasulullah ajaklah kat saya doa-doa, zikir-zikir yang dapat saya baca, dapat faedah daripada Allah. Ni sahabat dulu nah, dia apabila dia tua, dia minta amalan-amalan yang boleh dia buat. Allah. Lalu Rasulullah pun bersabda, wahai Qubaisah, adapun untuk faedah urusan duniamu, maka apabila kamu selesai menunaikan salat subuh setiap pagi, maka bacalah 3 kali zikir ini. Ni Nabi bagi tahu dia. Lepas sembahyang subuh, baca 3 kali zikir ni. InsyaAllah Allah bagi kepada kita kebaikan di dunia ini. Sesungguhnya wahai Qubaisah, apabila engkau selalu membacanya, maka engkau akan selamat dari penyakit. Kalau kita rajin baca, kita selamat daripada penyakit di dunia ni. Penyakit duka cita, kemurungan,
Kan ada satu penyakit yang menimpa orang. Hati dia tak seronok. Duk murung, tak seronok. Anak cucu balik raya pun tak seronok. Tok ni duk. Ini penyakit duka cita. Dalam hadis disebut gham. Kalau selalu baca doa zikir ni lepas sembahyang subuh 3 kali setiap hari, insya-Allah tak kena penyakit ni. Yang kedua, penyakit kusta. Penyakit yang kena daging kita. Luruh daging, luruh sendi. Ini dia panggil juzam. Yang tiga, penyakit kulit. Selamat dari penyakit ini di dunia. Dan yang pentingnya, yang keempatnya, penyakit stroke. InsyaAllah, kalau kamu duk baca setiap subuh 3 kali, kamu selamat daripada 4 penyakit ni. Pertama, penyakit duka cita kemurungan. Kedua, penyakit kusta. Ketiga, penyakit kulit. Dan keempatnya, penyakit stroke. Boleh tuan-tuan buat? Itu untuk faedah dunia. Adapun untuk faedah akhiratmu, maka bacalah zikir ini. Allahumma hdini min 'indika wa afid 'alayya min fadlika wanshur 'alayya min rahmatika wa anzil 'alayya min barakatika. Allahumma hdini min 'indik wa afid 'alayya min fadlik wanshur 'alayya min rahmatik wa anzil 'alayya min barakatik. Ini untuk faedah akhirat. Baca masa mana pun tak apa. Nabi tak mesti baca lepas subuh. Tadi aja Nabi minta baca lepas subuh 3 kali. Yang ni bacalah masa mana pun tak apa. Berapa kali nak baca pun tak apa. Artinya, apa arti zikir ni? Ya Allah, berikanlah kepadaku hidayat dari sisimu. 1. Limpahilah ke atasku dari kurniaanmu. 2. 3. Curahlah kepadaku rahmatmu. Dan 4. Serta turunkan ke atasku dari keberkatanmu. 4 minta. 1 minta hidayat. 2 minta kurniaan Allah. 3 minta rahmat Allah. 4 minta keberkatan dari Allah. Sesungguhnya apabila seseorang, kata Nabi, wahai Qubaisah, sesungguhnya apabila seseorang hamba yang sentiasa membaca doa ini tidak ditinggalkan, datang di hari kiamat nanti akan dibuka kepadanya 4 pintu syurga. Dia sampai saya di akhirat, Allah suruh malaikat buka untuk dia. Orang yang duk baca doa ni masa hidup ni, 4 pintu syurga. Ia boleh masuk ke syurga dengan mana-mana satu yang ia suka. Pilihlah nak masuk pintu nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, 4 ke. Boleh. Ini kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, selamat daripada penyakit-penyakit tadi. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ini adalah amalan yang disampaikan oleh Nabi kepada Qubaisah ibnul Mukharith
dan Qubaisah cerita kat kita supaya kita dapat melakukan amalannya. Tuan-tuan, ikut saya dulu. Yang dituntut kita baca 3 kali lepas sembahyang subuh. Ikut saya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Ikut tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, lepas sembahyang subuh baca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dituntut kita baca lepas sembahyang subuh tiap-tiap pagi. Satu lagi diminta kita baca bila-bila masa pun boleh. Lepas subuh ke, lepas zuhur ke, lepas bila-bila pun boleh. Untuk faedah akhirat. Kita minta 4. Minta hidayat. Minta kurnia dan pemberian istimewa dari Allah. Kita minta rahmat Allah. Kita minta keberkatan dari Allah. Ini Nabi kata siapa yang selalu duk baca doa ni, dia sampai ke akhirat. Allah suruh malaikat buka pintu syurga 4 untuk dia. Ikut. Allahumma hdini min indik. Allahumma hdini min indik. Allahumma hdini min indik. Wa afid alayya min fadlik. Wa afid alayya min fadlik. Wa afid alayya min fadlik. Wanshur alayya min rahmatik. Wanshur alayya min rahmatik. Wanshur alayya min rahmatik. Wa anzil alayya min barakatik. Wa anzil alayya min barakatik. Wa anzil alayya min barakatik. Jadikan dia sebagai amalan kita untuk kita menempah kebahagiaan hidup dunia kita dan kebahagiaan hidup akhirat kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ini ada hadis ini, ada terjemahan dia di belakang. Tuan-tuan bolehlah ambil photostat, boleh ambil photostat yang ni. Saya bawa satu aja ni. Pihak masjid boleh photostat bagi kepada anak jemaah baca yang terjemahan di belakang tu. Yang Arab duduk di depan, terjemahannya di belakang, dan zikir yang dituntut kita baca pun ada di belakang tu. Kita boleh jadikan dia sebagai amalan kita insya-Allah. Sekali lagi, pihak masjid boleh ambil dan photostat. Bagilah kepada siapa yang nak jadikan amalan untuk kebahagiaan hidup kita, dunia dan akhirat kita, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kepada Qubaisah ibnul Mukharik yang dia mengadu, yang dia sudah tua, tak mampu dah nak buat kerja banyak. Dia minta Nabi ajak kat dia
doa untuk faedah dunianya dan untuk faedah akhiratnya insya-Allah. Itu amalan kita. Mari kita baca hadis Nabi dalam kitab tuan-tuan ni. Ada kitab tak? Ini tak bawa kitab. Buka muka surat 24. Ada nombor 3 tu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Kulu tamra ala ar-riqi fa innahu yaqtulu ad-duda rawahu ad-Dailami. Jumpa tak? Ada kitab. Jumpa? Hadis ni Nabi bercakap tentang faedah kita makan buah kurma. Buah kurma ni rupanya dia menjadi penawar dan ubat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh disunatkan kita berbuka puasa dengan buah kurma. Kalau tak ada kurma, minum air. Ini antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya buah kurma ni ada fadilatnya. Tapi Nabi kata makan buah kurma itu tak payah duk blender dia, makan bubur dalam mulut, kita pepak atas dengan air liok kita. Nabi suruh makan lagu tu. Lala pun. Bukan bulan puasa saja. Makan buah kurma. 3 biji ke sekali makan. Ini makanan Nabi, buah kurma ni. Nah, kalau kita niat nak makan ikut masa Nabi makan, kita nak makan, barangkali kita dapat pahala. Dan apalagi kita nak beramal dengan hadis ni. Nabi kata sesiapa kulut tamra, makanlah oleh kamu sekalian wahai umatku buah tamar. Tak kira lah buah tamar. Tamar apa pun beli, makan. Ala riq, makan dengan ayak liok. Makan dalam mulut tu. Bukan kita blender bubur tu, bubur ni, campur tu, campur ni, tak. Ambil buah kurma, bubur dalam mulut, makan dengan ayak liok. Riq. Pasal apa? Faedahnya. Fa'innahu yaqtulud dud. Karena buah kurma yang kita makan dengan ayak liok itu boleh membunuh dan mematikan segala ulat-ulat cacing yang ada dalam perut kita, dalam badan kita. Oi, faedah besar. Nah, menjadi penawar. Ini Nabi bagi tahu, yaqtulud dud. Dia boleh membunuh ulat-ulat, cacing-cacing yang ada dalam perut kita. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan doktor pun, tapi dia bercakap kerana itu ilham dari Allah. Allah tahu khasiat buah kurma tu apabila kita makan dalam ayak liok kita, kita pepak dengan ayak liok kita, dia boleh membunuh segala ulat yang ada di dalam perut kita. Kulut tamra ala riq, makan oleh kamu akan buah tamar. Maka bahawasanya
buah tamar itu mematikan ulat-ulat yang di dalam perut, kata dia. Makan ala riq, makan dengan ayak liok. Tapi kalau kita duk blender, duk campur ni, hilang dah khasiat dia. Itu satu daripada pengajaran hadis tentang fadilat yang ada pada buah kurma. Sebab itu Nabi apabila dia nak tahnik budak-budak, Nabi pepak buah kurma, ambil berbola mulut budak. Buah kurma ada berkat. Wallahu a'lam. Tapi ada lah orang duk cerita dulu. Kadang-kadang tuk guru juga duk cerita. Wallahu a'lam tu tak betul. Dia kata apa? Allah buat pokok kurma tu daripada tanah yang lebih buat Tok Adam. Allah buat Tok Adam daripada tanah. Tanah hak lebih tu Allah suruh Allah buat pokok kurma. Sebab itu pokok kurma dia kena kahwin dua pelepah dia tu. Sebab kahwin, sebab barulah dia keluar buah. Orang kata, wallah tak tahu, kita pun tak tahu. Kahwin. Sebab manusia pun kahwin baru dapat anak. Maka pokok kurma pun kena kahwin baru dia berbuah. Ambil manyang dia tu, bunga tu, kahwin. Ketuk dengan manyang ni baru berbuah. Pasal apa? Katanya pasal dia macam manusia juga. Manusia kena kahwin baru dapat anak. Pokok kurma pun kena kahwin dua pelepah dia baru dia berbuah. Sebab Allah buat dia daripada tanah lebihan daripada buat Nabi Allah Adam alaihissalam. Ini bukan hadis, tak tahu lah orang cerita, saya cerita lah, betul tak tahu. Baik. Itu satu hadis tentang kelebihan buah kurma apabila kita makan dengan ayak liok kita. Kita pepak. Allah. Saya kotak buah kurma di ujung kepala. Nak tidur, ambil kotak tu, makan dulu 2 biji ke 3 biji. Tidur. Beli sekotak apa dik? RM12 ke RM10 ke. Tak ujung kepala. Pergi bantai. Kadang kita tak payah duk angkit dah. So, makan. 3 biji. Kadang makanlah. 3 ke 5 ke. Dia boleh membunuh segala ulat-ulat cacing-cacing dalam perut kita. Balonglah balik beli buah kurma. Tak ujung kepala. Sembunyi sikit pada Pak Long. Pak Long kalau dia makan bukan 3 biji, 30 sekali sentai, cerah esok. Sembunyi sikit. Makanlah 3 biji ke 5 biji ke, makan cara gasal lah. 2, 4 tu ambil 3, 5, 7. Bismillahirrahmanirrahim, baca. Bismillah, makan. Baik, itu satu tentang hadis yang Nabi sebut tentang kelebihan buah kurma apabila kita makan dengan ayak liok kita. Hadis yang kedua, kullu syarabin askara fahuwa haramun. Allah.
kullu syarabin, setiap minuman, tak kira minuman apa pun, askara, yang boleh memabukkan, maka hukumnya fahuwa haramun, maka hukumnya adalah haram. Sebab minuman itu memabukkan. Arak ke, daun ketum ke, apa-apa pun yang boleh mengganggu pemikiran kita, yang boleh mabuk dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram. Ini umum. Tak kira lah. Kalau dulu orang buat dengan buah anggur lah, apalah, arak tu. Lah ni, zaman teknologi ni lagi hebat buat macam-macam jenis. Beratus-ratus jenis arak ni. Tak kira jenis apa pun. Kalau dia boleh memabukkan, mengganggukan pemikiran, otak fikiran kita, hukumnya haram. Tak kira. Sebab satu daripada benda yang dituntut oleh Allah dan agama kita, jaga kita punya otak, akal kita tu kena jaga. Kalau dia mabuk, hilang peranan otak. Orang mabuk ni tuan-tuan, dia balik lepas minum arak, sampai depan rumah dia, dia tengok tiang lampu. Dia kata kat tiang lampu, hang mai duduk diri depan rumah aku lama sangat ni. Dia mabuk lah. Dia kata kat tiang lampu, anak pun tak kenal, cucu pun tak kenal. Ini orang mabuk. Sedangkan akal fikiran itu ada satu anugerah Allah kepada manusia. Bukan otak. Lembu ada otak. Otak lembu besar pada otak kita, tapi dia tak ada akal. Kekuatan otak tu tak ada, Allah tak bagi. Sebab itu antara seseorang itu jadi mukallaf, wajib dia semayang apa semua apabila dia berakal. Otak dia sempurna. Tapi kalau dia mabuk, otak dia dah tak sempurna. Berjalan pun langkah ke depan 2 langkah, gustan 3. Awak dah otak tak betul. Sebab itu setiap minuman yang boleh memabukkan, menghilangkan peranan otak berfikir, maka diharamkan oleh agama. Itu Nabi sebut. Kullu syarabin, setiap minuman, askara, yang boleh memabukkan, fahuwa haramun, hukumnya adalah haram. Dalam agama kita ini ada disebut kulliyat khams. Ada 5 perkara yang dituntut supaya kita jaga, kita pelihara. Segala hukum hakam adalah untuk nak menjaga 5 perkara ini. Nombor 1, hifzun nafsi. Kena jaga jiwa, diri kita, roh kita kena jaga. Diri kita kena jaga. Sebab itu kita tidak boleh merosakkan diri kita dengan benda yang mudarat. Dan seseorang itu diharamkan memudaratkan diri kawannya. Pi tetak kawan ke, pi tembak kawan ke, haram. Sebab apa? Sebab dalam Islam diminta supaya kita menjaga diri kita. Sebab itu
makan benda-benda yang boleh menjadi racun adalah haram. Sebab dia boleh membawa penyakit. Satu, wajib jaga diri. Yang kedua, wajib jaga akal. Bukan jaga otak. Jaga otak ni, kena jaga diri tadi. Jaga akal tu. Peranan otak tu, kita berfikir. Wajib jaga. Sebab itu makan benda yang memabukkan, haram. Sebab apa? Fungsi otak sudah hilang. Dua. Ketiga, wajib menjaga keturunan nasab kita. Sebab itu, diharamkan seorang itu berzina. Sebab anak zina bukan nasab dia. Kena jaga keturunan kita. Sebab itu diharamkan berzina. Sebab anak zina bukan anak dengan nasab. Anak zina tak boleh makan pusaka ayah dia. Wajib jaga nasab. Tahu nasab? Keturunan kita. Kena wajib jaga. Tiga. Yang keempat, hifzul mal. Wajib jaga harta. Baik itu curi, nyamun, tipu harta. Semua haram. Sebab kita diwajibkan jaga harta. Kita tak boleh makan harta kawan kita secara haram. Tipu dia, curi harta dia. Itu tak boleh. Kena wajib jaga harta. Orang yang menjaga harta dia, kalau dia tengok orang nak main curi harta dia, dia lawan dengan orang pencuri nak main itu, penyamun main. Sampai dia mati. Mati dia adalah mati syahid. Sebab dia mempertahankan benda yang wajib yang Allah suruh dia jaga. Iaitu harta dia. Apa dah? 4. Yang kelima, hifzuddin. Wajib jaga agama kita. Wajib jaga agama. Agama kita, kita sendiri kena jaga agama kita daripada kita merosakkan agama kita. Kita duduk Islam elok-elok, tiba-tiba kita buat satu benda yang boleh keluar kita daripada Islam. Wajib kena jaga agama. Ataupun kita jaga agama tu daripada orang lain nak menyerang agama kita. Wajib jaga agama. Mati kerana menjaga agama adalah mati syahid. Ini dia panggil kulliyatul khams. 5 benda yang wajib kita jaga. Saya ulang balik. Pertama, kena jaga diri kita. Kedua, kena jaga akal fikiran kita. Ketiga, kena jaga keturunan kita. Anak cucu kita, keturunan kena jaga. Keempat, kena jaga harta kita. Dan yang kelimanya, kena jaga agama kita. Makan benda, minum benda yang memabukkan, itu telah rosak fikiran kita. Makan benda yang menjadi racun, boleh mematikan kita, menjadi racun kepada tubuh badan kita, maka itu kita sudah merosakkan diri kita. Semuanya haram. Kullu syarabin askara fahuwa haramun. Tiap-tiap minuman yang memabuk itu hukumnya haram. Sebab kita diwajib jaga akal fikiran kita. Karena akal itulah kita wajib semayang apa ni? Kalau orang gila tak ada akal, orang bodoh, dia buat benda berdosa pun tak berdosa sebab dia tidak mukallaf.
Tak berakal. Nah, akal itu satu daripada asas untuk hukum Allah. Kita wajib semayang pasal kita berakal. Tapi kalau orang gila, dia tak wajib semayang. Sebab itu akal kena jaga. Jagalah tuan-tuan, dalam dunia sekarang ni banyak benda-benda yang boleh mencacatkan akal fikiran kita. Akhirnya peranan kita sebagai manusia sudah hilang. Hadis terusnya. Hadis ini panjang sikit, tak apa, kita baca cepat sikit. Kullukum ra'in. Semua kamu itu adalah penjaga. Adalah pemelihara. Orang yang duk jaga, orang duk pelihara. Wa kullukum mas'ulun. Dan setiap kamu itu akan ditanya an ra'iyatih, mengenai jagaan dia. Contoh, bapa wajib jaga anak. Kita ini pemelihara, penjaga. Anak itu bawah jagaan kita. Maka di akhirat Allah akan tanya, kita jaga elok dah anak kita? Kita bagi makan elok dah kat dia? Kita bagi pendidikan elok dah kat dia? Itu seorang ayah. Seorang isteri, dia menjadi penjaga kepada rumah tangga suami dia. Makan minum suami, anak dia kena jaga. Maka Allah akan tanya, kamu jaga elok makan minum keluarga? Jawab cik di akhirat kelak. Raja dan pemerintah, dia adalah penjaga dan pemelihara. Rakyat dia adalah bawah jagaan dia. Allah akan soal di akhirat kelak. Hang jaga elok dak rakyat kamu? Hang laku adil dak dalam pemerintahan kamu? Sila jawab. Di sini Allah sebut ada 5. Sebab itu Nabi kata, kullukum ra'in. Semua kamu itu adalah penjaga ataupun pemelihara. Wa kullukum, dan semua kamu mas'ulun 'an ra'iyatih, akan disoal, dipertanggungjawabkan ke atas orang di bawah jagaannya. Kalau raja, rakyat. Kalau bapa, anak-anak. Kalau isteri, rumah tangga suami. Lepas tu Nabi sebut, fal imamu, raja ataupun pemerintah, ra'in, dia adalah pemelihara dan penjaga. Wa huwa mas'ulun, dia akan dipertanggungjawabkan dan dipersoalkan di akhirat kelak depan Allah. An ra'iyatihi, mengenai rakyatnya. Hang jaga elok dak rakyat hang? Tuan-tuan. Warrajulu, seorang lelaki, ra'in fi ahlihi, dia adalah penjaga ataupun pemelihara pada ahli keluarga dia. Dalam keluarga dia ketua. Wa huwa mas'ulun, dia akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan an ra'iyatihi, mengenai jagaan dia. Rumah tangga dia dijaga elok tak? Wal mar'atu, orang perempuan pula, ra'iyatun, dia adalah penjaga dan pemelihara fi baiti zawjiha, di rumah suami dia. Kamu masak tak? Jaga tak rumah tangga elok? Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Perempuan itu, dia
akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan, ditanya dia mengenai dengan jagaan dia, rumah tangga suami dia, jaga elok tak? Wal khadimu, khadam. Khadam ni orang yang kita gaji, suruh jaga harta kita. Ra'in, dia adalah penjaga dan pelihara fi mali sayyidihi, pada harta tuan dia. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan disoal, dipertanggungjawabkan mengenai jagaan dia. Harta tuan dia tu dijaga elok tak? Wal ibnu, dan yang kelimanya anak. Ra'in, dia adalah penjaga dan pemelihara fi mali abihi, pada harta ayah dia. Harta ayah dia, anak-anak kena jaga. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan disoal, dipertanggungjawabkan an ra'iyatihi, mengenai jagaan dia. Dia jaga elok tak harta ayah dia tu kalau dia anak? Itu yang kelima. Nabi sebut 5 di sini. Lepas tu kita pilihlah. Wakil rakyat, dia jadi ketua di kawasan dia. Allah akan tanya di akhirat kelak. Dengan duk syok jadi wakil rakyatnya. Fakullukum ra'in. Semua kamu itu adalah penjaga dan pemelihara. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan semua kamu itu akan ditanya mengenai jagaannya. Jaga di akhirat kelak. Jaga. Nah, kita orang lelaki-lelaki pun tanggungjawab kita. Sekalian kamu itu pemelihara. Dan sekalian kamu itu ditanya dari pemeliharaannya. Ditanya tentang jagaan kita. Kita duk jaga tu, kita pelihara tu. Maka raja pun pemelihara. Dan ianya disoal dari rakyat bala tenteranya, bala rakyat jelatanya. Akan ditanya. Dan lelaki pun pemelihara. Dan ianya akan disoal dari peliharaannya. Rumah tangga dia jaga elok tak? Perempuan pun pemelihara. Di mana rumah tangga anak suaminya. Dan ianya akan disoal dari peliharaannya. Dan khadam pun pemelihara. Di mana harta benda tuannya. Dan ianya akan disoal dari peliharaannya. Dan anak itu pemelihara harta bapaknya. Dan ianya akan ditanya dari peliharaannya. Alhasil, kesimpulannya ialah sekalian kamu pemelihara, sekalian kamu kena soal tentang peliharaan sekalian di akhirat kelak. Jaga. Ini Nabi dah sebut. Sebab itu, kita tidak boleh berlepas tangan daripada tanggungjawab yang telah pun dipertanggungjawabkan oleh Allah ke atas kita. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, saya rasa setakat itu dululah kuliah kita pada hari ini. Kita baca pertama tentang khasiat buah tamar. Kedua, kita baca tentang minuman yang boleh memabukkan. Kerana kita diminta menjaga 5 perkara. Saya ulang balik. Jaga diri. Jaga akal. Jaga apa lagi? Jaga keturunan. Jaga harta. Dan jaga agama. Sebab itu, mana-mana minuman yang boleh memabukkan diharamkan kerana kita sudah
tak jaga kita punya akal fikiran kita. Kemudian disebut dalam hadis ini 5 jenis manusia yang dipertanggungjawabkan supaya memelihara, dan 5 jenis manusia ini akan disoal di akhirat kelak tentang apa yang dipeliharanya. Dia jaga elok dia tak jaga mak bapak sebagai suami jaga tak keluarga, sebagai isteri jagakah rumah tangga suamimu. Jadi tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Nabi itu dapat menjadi panduan kepada kita bagi kita mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih lagi hidup kita di akhirat nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita yang akan datang dengan hadis-hadis lain yang disabdakan kepada kita oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman dan kita sebagai umat kepada baginda alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy al-ummi al-habib al-mahbub al-ali al-qadri al-'azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.